Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Kedah menentang pasukan Perak, yang mana Kedah menang 1-0 hasil jaringan daripada Kepa Sherman. Pada perlawanan ni, ada benda yang paling mengejutkan saya adalah mengenai prestasi ataupun corak permainan yang ditampilkan oleh pasukan Perak. Mereka seakan-akan mendapat semangat baru. Adakah gaji mereka telah diselesaikan? Ataupun mereka mendapat semangat selepas bekas Menteri Besar Perak dilantik sebagai Menteri Belia dan Sukan. Jadi mereka menunjukkan satu kesungguhan yang mana mereka ingin memberitahu kepada penyokong-penyokong Perak yang mereka masih lagi ada harapan untuk kekal dalam saingan Liga Super dan mereka akan terus berjuang bermati-matian. Okey, tanpa membuang masa, kita masuk dalam ulasan perlawanan. Saya akan mulakan dengan pasukan Kedah. Apa yang saya suka dan juga kekuatan pasukan Kedah pada perlawanan semalam? Yang pertama, apa yang boleh saya katakan adalah mengenai back four pasukan Kedah, iaitu Lokman Hakim, Renan Alves, Riza Ghazali dan juga Arif Farhan serta Fairuz Zakaria yang dimasukkan untuk menggantikan Arif Farhan di second half. Yang mana 4 ataupun back 4 pasukan Kedah semalam berjaya menunjukkan satu prestasi yang sangat baik apabila mereka berjaya untuk mengekang asakan dan juga serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Perak di bahagian kiri dan juga bahagian kanan serta di bahagian tengah. Yang mana gerakan-gerakan yang dilancarkan oleh Syahim, oleh Adib dan juga Sergio Aguero berjaya mudah dipatahkan oleh pemain-pemain pertahanan Kedah yang diketuai oleh Renan Alves. Memang boleh dikatakan pujian seharusnya diberikan kepada back four pasukan Kedah yang beraksi dengan sangat cemerlang pada perlawanan semalam. Rizal mudah patahkan serangan Perak di bahagian kanan, Renan dan juga Lokman berjaya mudah patahkan serangan Perak di bahagian tengah serta Arif Farhan di bahagian kiri. Yang kedua, apa yang boleh saya bagi pujian adalah tentang ketangkasan dan juga kecekapan Ifwak Akmal, yang mana pada perlawanan semalam Ifwak juga perlu diberi pujian apabila berjaya untuk menepis percubaan-percubaan berbahaya daripada pemain-pemain Perak, terutamanya pada minit 90 lebih, yang mana Ifwak berjaya untuk fly untuk tepih tandukan daripada pemain-pemain Perak. Kalau Ifwak tak berjaya tepih bola tu, kemungkinan besar keputusan berakhir dengan seri. Jadi barisan pertahanan serta goalkeeper department daripada pasukan Kedah memang menunjukkan aksi yang sangat cemerlang. Mereka solid, mereka berdisiplin, mereka compact dan mereka tenang untuk mengekang asakan daripada pemain-pemain Perak pada perlawanan semalam. Yang kedua, apa yang saya suka tentang Kedah adalah mengenai serangan yang mereka lancarkan di belah kanan, yang mana pada perlawanan semalam boleh saya katakan memang Kedah memfokuskan untuk memulakan serangan daripada Robi Ataya. Jadi apabila mereka memfokuskan serangan untuk dimulakan dengan Robi Ataya, pada perlawanan semalam kita boleh lihat gerakan daripada Robi Ataya banyak memberi ancaman kepada barisan pertahanan Perak. Dan apa yang menjadi lebih baik untuk barisan serangan pasukan Kedah adalah di second half apabila Fayyad Zulkifli dibawa masuk, yang mana pada first half kita boleh lihat pada perlawanan semalam belah kiri Kedah kurang hidup. Saya tak pasti sebab apa. Kalau kita lihat 2 ataupun 3 game kebelakangan ini, Kedah di bahagian kiri Syazwan Zainon memang agak hidup, tetapi pada perlawanan semalam Kedah punya bahagian kiri agak mati. Tetapi dengan kemasukan Fayyad Zulkifli menggantikan Ataya pada second half, menunjukkan satu performan yang sangat cemerlang di bahagian kiri. Jadi boleh saya katakan Kedah mendominasi bahagian kanan ketika first half dan di second half Kedah mendominasi di bahagian kiri. Jadi benda tu agak flexibility lah untuk pasukan Kedah bagi melancarkan serangan. Tetapi apapun memang boleh dikatakan jurang yang agak ketara, yang mana kita boleh lihat Kedah kembali untuk tidak stabil di bahagian kanan dan juga bahagian kiri. Sepatutnya kalau kita tengok game lawan dengan game-game sebelum ni, kalau lawan PJ City belah kiri hidup, belah kanan hidup. Tetapi pada perlawanan semalam, belah kanan waktu Ataya main hidup, waktu Ataya keluar tak hidup. Belah kiri waktu Syazwan Zainon main tak hidup, waktu Fayyad Zulkifli masuk hidup. Jadi benda tu yang menunjukkan kestabilan Kedah di bahagian
hadapan serangan tu seakan-akan hilang. Jadi itu adalah part of kelemahan lah. Okey, seterusnya apa yang saya suka tentang Kedah adalah mengenai Kipre dan Kepoh, yang mana dua gandingan ni masih lagi menunjukkan keserasian apabila mereka lah yang banyak menggerakkan serangan ke arah pasukan Perak ketika perlawanan berlangsung. Kita boleh tengok gerakan-gerakan menarik yang dicipta oleh Kepoh, oleh Kipre, dan salah satunya adalah daripada gol yang terhasil adalah assist daripada Kici Chipre. So benda tu memang boleh dikatakan dua gandingan Double K ni nampaknya semakin serasi. Walaupun liga dah nak habis, tetapi mereka masih lagi meneruskan momentum untuk meneruskan pencarian gol bagi pasukan Kedah. Okey, kelemahan pasukan Kedah, macam saya cakap tadi, kestabilan di bahagian serangan Kedah seakan-akan hilang, iaitu bahagian kanan, kalau bahagian kanan hidup, bahagian kiri tak hidup. Kalau bahagian kiri hidup, bahagian kanan tak hidup. Jadi itu adalah faktor kepada kegagalan pasukan serangan Kedah pada perlawanan semalam, apabila mereka tak boleh untuk menyeimbangkan serangan di bahagian kanan dan juga bahagian kiri. Sebaliknya mereka hanya mendominasi satu side ketika Ataya main di belah kanan dan satu side di belah kiri ketika Fayak main. Itu antara kelemahan lah. Sebab apa? Sebab sebelum ni Kedah memang dominan untuk kedua-dua belah ketika melakukan serangan, tetapi sebaliknya pada perlawanan semalam sedikit tenggelam. Mungkin ini adalah faktor keletihan yang dihadapi oleh para pemain selepas mengharungi jadual liga yang agak-agak padat. Memang padat lah untuk sesebuah pasukan untuk mengharungi saingan liga kan. 3 hari sekali ada game. Memang jadual liga yang sangat-sangat padat. Okey, kelemahan Kedah yang kedua boleh saya katakan adalah di bahagian finishing, yang mana pada perlawanan semalam Kedah sedikit tergopoh-gapoh untuk melancarkan serangan ataupun menyudahkan peluang yang ada, yang mana mereka ada banyak peluang di hadapan palang gol, tetapi sayang finishing dan juga keadaan yang dibuat ataupun keputusan yang buat, decision making yang dibuat oleh pemain-pemain serangan Kedah sedikit menghampakan. Boleh saya katakan kalau pemain-pemain serangan Kedah, Kepoh, Kipre, Badrul Bahtiar, Robi Ataya, Syazwan Zainon dan Fayak Zulkifli dan sebagainya, lebih tenang, lebih relax, lebih chill, kemungkinan Kedah boleh menjaringkan lebih daripada 1 gol. Okey, itu sahaja untuk pasukan Kedah. Kita masuk ke dalam pasukan Perak. Okey, untuk pasukan Perak saya nak mulakan dengan pujian lah. Untuk barisan pertahanan pemain-pemain Perak semalam, mereka beraksi dengan sangat-sangat cemerlang, yang mana defense department mereka beraksi dengan sangat cemerlang. Walaupun ada beberapa mistake yang dilakukan, tetapi secara overall mereka bertahan dengan sangat baik, yang mana boleh saya katakan antara pemain yang berjaya menarik minat saya di bahagian pertahanan adalah Nazmi, yang mana semalam Nazmi menunjukkan satu prestasi yang sangat cemerlang sebagai seorang pertahanan tengah yang berhadapan dengan Kepoh dan juga Kipre. Dia beraksi dengan sangat cemerlang walaupun ada beberapa mistake, tetapi secara overall perlawanan mereka berjaya mengekang asakan pemain-pemain Kedah. Yang kedua, saya boleh bagi pujian kepada Sergio Aguero, yang mana Aguero adalah pemain yang berjaya menjadi arkitek ataupun penggerak serangan di bahagian tengah untuk pasukan Perak. Kita boleh tengok banyak gerakan-gerakan menarik yang dicipta oleh Aguero dan banyak dibantu oleh Adib dan juga Syahir ketika di first half. Dan itu memang saya boleh katakan Aguero memang adalah nadi utama kepada pasukan Perak di bahagian midfield untuk menggerakkan serangan ke arah pasukan Kedah. Dan yang ketiga boleh saya katakan antara pemain yang berjaya menarik minat saya juga adalah tentang Adib, yang mana Adib semalam banyak mengucap-ngacirkan bahagian pertahanan kanan Kedah yang diketuai oleh Rizal Ghazali. Tetapi sayang, Adib punya skill ataupun teknik individu masih lagi perlu diperbaiki, terutamanya daripada ball control, yang mana beliau mempunyai speed, tetapi kebanyakan larian-larian yang dilakukan oleh beliau banyak menolak bola ke hadapan dan beliau gagal untuk ligan balik bola tu, menyebabkan bola kehilangan. Jadi Adib perlu perbaiki daripada segi teknik individu, ball control dan sebagainya untuk menjadi seorang winger yang lebih hebat untuk masa hadapan. Kelajuan dah ada, kalau pandai control ball akan menyukarkan lagi pertahanan untuk mengekang Adib ni. Okey, kelemahan pasukan Perak. Kita masuk kelemahan pasukan Perak yang paling ketara adalah mengenai striker. Mereka tidak mempunyai true striker, yang mana Nana Poko tidak boleh diharapkan untuk menjadi pemain penyerang pasukan Perak,
yang mana ada peluang yang dilakukan oleh Nana Poco, kebanyakannya miss shooting, yang mana shooting dia melalut dan sebagainya. Bahkan daripada segi positioning dan juga contribution ataupun penlibatan Nana Poco ketika mereka melakukan serangan adalah sangat-sangat sedikit, yang mana sepatutnya Nana Poco dijadikan sebagai target man, tetapi pada perlawanan semalam beliau seringkali meninggalkan penalty box dan tidak berada dalam penalty box ketika bola diangkat ataupun di cutback oleh pemain-pemain winger Perak. Jadi memang kelemahan Perak paling ketara, mereka tak ada striker yang betul-betul ada naluri untuk menjaringkan gol seperti Graham Di Paula, seperti Sharif Fikri dan sebagainya. Mungkin mereka perlu cari striker baru. Okey, itu sahaja ulasan saya. Apapun, memang Perak mantap punya gameplay semalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.